Kementerian Kesihatan dengan duka citanya memaklumkan mengenai 2 lagi kes telah disahkan meninggal dunia hari ini. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, kedua-dua kes tersebut masing-masing seorang lelaki berusia 52 tahun mendiang telah mengalami masalah pendarahan intracerebral hemorrhage dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Dan seorang lelaki tempatan berusia 51 tahun telah kembali ke rahmatullah akibat mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Menyertai sidang media, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 52 tahun yang merupakan kes 2197 yang telah didapati positif pada 25 Ogos 2021. Mendiang telah mengalami masalah pendarahan intracerebral hemorrhage dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang lelaki tempatan berumur 51 tahun yang merupakan kes 869 yang dilaporkan pada 17 Ogos. Allahyarham telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi mereka. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili Kementerian Kesihatan dan seluruh rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang dan Allahyarham. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya dan roh Allahyarham dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 106 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 2,265 orang. Terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 42 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 1888 yang mengandungi 11 kes dan kluster 2085 yang mengandungi 8 kes. Terdapat 42 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 47 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 41 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, membawa kepada jumlah kes yang sembuh kepada sebanyak 578 kes. Ini bermakna pada ketika ini terdapat 1,678 kes aktif di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 5 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 4 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dan 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes yang lain juga sedang ditempatkan di unit rawatan intensif sebagai pemantauan rapi. Menurut Menteri Kesihatan lagi, kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan pusat-pusat pengasingan yang lain adalah dikategorikan kepada 5 kategori. Kategori 1 adalah bagi kes-kes yang tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kategori kedua adalah kes-kes yang mempunyai tanda-tanda jangkitan tetapi tidak mempunyai jangkitan paru-paru atau pneumonia. Kategori 3 adalah kes-kes yang mempunyai tanda-tanda jangkitan dan jangkitan pada paru-paru ataupun pneumonia.
Kategori 4 adalah kes-kes yang mempunyai jangkitan paru-paru atau pneumonia dan memerlukan tambahan oksigen. Kes-kes ini biasanya memerlukan pemantauan rapi di unit rawatan intensif. Manakala kategori kelima adalah kes-kes kritikal yang mana jangkitan COVID-19 telah menyebabkan masalah pada beberapa organ dalam badan. Kes-kes ini biasanya memerlukan bantuan-bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation ataupun heart-lung machine atau ECMO. Pada masa ini, terdapat 70.6% dalam kategori 1, 17.7% dalam kategori 2, 6% dalam kategori 5, 5.1% dalam kategori 4 dan 0.8% dalam kategori 5. Menteri Kesihatan juga menjelaskan terdapat 8 kes ibu-ibu mengandung sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala 2 lagi kes telah disahkan sembuh pada 24 Ogos 2021. Seorang kes yang juga merupakan seorang ibu mengandung telah selamat melahirkan seorang anak lelaki di pusat berkenaan. Ibu tersebut telah menjalani pembedahan bersalin bagi mengurangkan kemungkinan mendapat kesan yang teruk akibat jangkitan COVID-19. Pada masa ini, ibu dan anak David tersebut adalah dalam keadaan yang baik. Wanita-wanita mengandung adalah termasuk dalam golongan mereka yang mempunyai risiko tinggi mendapat kesan yang teruk akibat jangkitan COVID-19. Dasar kerajaan pada masa sekarang telah membolehkan wanita-wanita mengandung di negara ini untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 untuk melindungi diri mereka sendiri dan anak David di dalam kandungan. Sejak program vaksinasi kebangsaan dibukakan untuk wanita mengandung, hanya 1,700 orang wanita mengandung daripada 2,270 orang yang telah didaftarkan, iaitu hanya 74.9% telah menghadirkan diri untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Iaitu sebanyak 569 pesakit tidak menghadiri perjanjian. Wanita-wanita mengandung adalah dinasihatkan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi keselamatan diri masing-masing dan keluarga mereka. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,212 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 217,168 ujian. Pada sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga memaklumkan kepada orang ramai mengenai hasil ujian genotyping atau sequencing beberapa sampel dari kes tempatan yang telah dihantar ke luar negeri dengan hasil ujian makmal menunjukkan kesemua 20 sampel yang dihantar tersebut adalah dari varian Delta. Justru Menteri Kesihatan mengulangi peringatan agar orang ramai tidak merasa cemas dengan perkara tersebut meskipun varian Delta memang diketahui 2-3 kali lebih mudah merebak dari varian lain. Walau bagaimanapun, langkah-langkah pencegahan dan pengawalan bagi apa jua varian COVID-19 adalah masih sama. Seperti mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, memakai sungkup muka apabila berada di luar rumah, terutamanya di kawasan yang sesak. Kerap mencuci tangan dengan air atau sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Patuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan bagi sama-sama mengawal penularan COVID-19 di negara ini. Teranah di rumah. Dalam pada itu, bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini, setakat ini Kementerian Kesihatan telah menyenaraikan jenis-jenis kit ujian antigen rapid test ataupun ART yang telah mendapat kelulusan untuk digunapakai di negara Brunei Darussalam. Syarikat-syarikat yang ingin memperolehi kit ujian ART untuk dijual kepada orang ramai bolehlah merujuk kepada senarai yang tertera di skrin sekarang. Senarai tersebut juga boleh didapati di laman web Kementerian Kesihatan. Teranah di rumah dan dapatkan vaksin COVID-19. Saranan tersebut disuarakan oleh Menteri Kesihatan ketika menjawab soalan dari pihak media.
Menurut Menteri Kesihatan, langkah terbaik yang boleh dilakukan bagi membendung varian Delta ialah orang ramai mematuhi arahan dan peraturan yang dikeluarkan. Semakin ramai orang teranah di rumah adalah lebih baik. Kencing manis data kawal, darah tinggi data kawal, ataupun berat badan yang tinggi, high BMI. This, especially the high BMI, they are a very strong risk factor lah untuk menyebabkan seseorang itu mungkin mengalami gejala yang lebih teruk daripada yang lain selain daripada anda bervaksin lah. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua ketika mengulas mengenai isu mereka yang menjalani kuarantin, ianya tergantung terhadap budi bicara kedua-dua pihak, iaitu antara majikan dan pekerja. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua lagi, sesetengah syarikat besar mampu menampung para pekerjanya yang menjalani kuarantin selama 14 hari. Pandai-pandai bertolak ansur ada. Jadi cuba dirunding lah kalau siapa yang kalau sekiranya diorang ada men-loan ke bank untuk membeli bangunan itu untuk disiwakan. Jadi pada masa ini pun boleh diorang minta. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pihak-pihak penderma dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sumbangan-sumbangan tersebut datangnya daripada TLT Enterprise dan individu Bong Lili. Sumbangan seterusnya dari pihak individu Husaini dan Josie Abdullah and Group. Kementerian juga menerima sumbangan daripada Laneige Brunei dan Happy Star. Dan sumbangan seterusnya daripada Royal Brunei Airlines dan Rezeki Bahira. Orang ramai yang berhasrat menghulur sumbangan boleh menghubungi Pusat Operasi Kecemasan atau Emergency Operation Center melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja sahaja. Peningkatan 1.7% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Jun 2020 dicatatkan dalam Indeks Harga Pengguna bagi bulan Jun 2021. Jawatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya mengenai IHP bulan Jun 2021 melaporkan harga makanan dan minuman ringan meningkat 1.6%. Manakala peningkatan sebanyak 1.7% dicatatkan bagi harga bukan makanan, peningkatan IHP didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan, makanan dan minuman ringan dan restoran dan hotel. Walau bagaimanapun, peningkatan ini diimbangi oleh penurunan harga dan kos, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah, pakaian dan kasut dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Kenaikan bagi harga pengangkutan pula sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor diikuti oleh tiket penerbangan berikutan jadual penerbangan yang terhad. Harga makanan dan minuman ringan meningkat terutamanya disebabkan kenaikan harga makanan seperti daging lembu dan kerbau, minyak masak dan sayur-sayuran. Kenaikan harga daging lembu dan kerbau disebabkan oleh kos import yang meningkat. Manakala peningkatan harga minyak masak selaras kenaikan harga bahan input seperti minyak sawit. Kos restoran dan hotel juga meningkat didorong peningkatan harga menu terpilih bagi catering berkontrak dan juga di restoran dan kafe. Peningkatan harga menu terpilih disebabkan kenaikan harga bahan mentah. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bulan Jun 2021 meningkat 0.6% berbanding Mei 2021.
Indeks makanan dan minuman ringan meningkat 0.1%, manakala indeks bukan makanan meningkat 0.7%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar pengguna dalam tempoh yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP berdasarkan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperolehi melalui kajian perbelanjaan keluarga. Ikuti laporan penuh IHP bulan Jun 2021 melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bm. Setiap orang mempunyai cara berbeza untuk memanfaatkan masa teranah di rumah. Bagi para ibu bapa, peluang tersebut akan digunakan sebaiknya dengan aktiviti-aktiviti berfaedah yang dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Teranah di rumah bukan bererti tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, menurut pakar psikologis klinik, ibu bapa perlu bijak menyediakan rutin harian untuk ahli keluarga masing-masing supaya aktiviti teranah di rumah sentiasa kekal aktif. So rutin itu very important tu dulu dibuat supaya semua ahli keluarga tahu siapa membuat apa pada sesuatu masa, ya. And then dengan adanya rutin ni, anak-anak tahu apa ni orang dah lagi payah katanya bibiran, berjirang dah lagi payah balik-balik bertanya. So ada sudah reference rujukan untuk mereka apa akan dibuat. By having that schedule and then allocating doing activity together, it will definitely membantu memperkukuhkan lagi hubungan di antara katanya punya keluarga lah. Pasti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku ketika ini. Justru masa yang ada perlu dimanfaatkan sebaiknya dengan aktiviti berfaedah, lebih-lebih lagi aspek kerohanian. Oh ya. Selain bijak mengatur aktiviti, sebagai ibu bapa juga perlu mendidik dan mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyakkan amal ibadat kepadanya. Jadi adalah baiknya juga para ibu bapa untuk memanfaatkan masa mereka semasa teranah di rumah, iaitu selepas selesai tugasan work from home, dengan mengambil masa ini untuk melakukan solat jemaah bersama-sama dan juga membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ia merapatkan lagi hubungan kekeluargaan, terutama sekali antara ibu bapa dan anak. Misalnya, tadi semua berpeluang untuk makan tengah hari bersama, makan malam bersama, and then sembahyang jemaah bersama, belajar mengaji apa. Sebagai ibu bapa ni sebenarnya dapat merasakan lagi macam mana sebenarnya pengorbanan seorang guru tu. Mungkin kami ibu bapa di rumah ni mengajar dalam 3 atau 4 anak sahaja. Bayangkan guru-guru yang di sekolah selama ni mengajar 17 atau 20 atau 30 orang murid. Dengan persekitaran yang positif dan kekal aktif, teranah di rumah akan menjadi satu budaya yang sihat sekaligus dapat membantu negara dalam sama-sama membendung wabak COVID-19. Ucapan terima kasih, doa dan kata-kata semangat buat para sukarelawan dan barisan hadapan. Pastinya itu yang para sukarelawan negara perlukan saat ini sebagai sumber semangat dan penghargaan untuk terus menggalas tugasan terbaik semasa pandemik COVID-19 melanda negara. Buat ahli keluarga dan individu yang sedang menjalani perintah kuarantin dan pengasingan diri di rumah masing-masing, walaupun kadang-kala tidak sempat bersemuka dengan para sukarelawan yang menghantar catuan makanan, namun khidmat mereka tetap dipandang begitu penting. Pelbagai pesanan berupa ucapan terima kasih, dorongan ditinggalkan di luar pintu sebagai penghargaan kepada para sukarelawan untuk terus berkhidmat. Walaupun ucapan tersebut hanya melalui sekeping kertas, namun ia tetap sangat besar maknanya.
Selain ucapan terima kasih, terdapat juga titipan doa di samping pesanan menjaga diri atau stay safe kepada para sukarelawan agar terus cekal dengan tugasan membuat penghantaran catuan makanan ke rumah-rumah yang pastinya bukan sedikit jumlahnya. Lebih 400 sukarelawan ditugaskan secara rutin di beberapa buah lokasi di seluruh negara untuk menyalurkan khidmat di pusat-pusat ujian swab dan vaksinasi, kem latihan program khidmat bakti negara PKBN, hospital dan klinik, perhotelan dan pusat pengagihan makanan. Mereka turut ditugaskan bagi penghantaran catuan makanan ke rumah-rumah individu di bawah perintah kuarantin atau menjalani pengasingan diri. Bagi membantu usaha pihak Kementerian Kesihatan dalam memastikan ketersediaan bekalan darah di negara ini, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengendalikan kempen derma darah. Kempen yang diadakan di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha sejak 23 Ogos lalu berakhir hari ini. Seramai 80 orang kaki tangan dan anggota menderma darah bagi menyokong misi Pusat Pendermaan Darah dan pada masa yang sama usaha-usaha terus dilakukan sepanjang minggu untuk mematuhi langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19. Kempen bertujuan memperkukuhkan lagi sikap saling bantu-membantu dan tanggungjawab sosial di Kementerian Pertahanan dan ABDB di samping mendukung kerajaan dan rakyat menangani wabak COVID-19. Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 hari ini menerima sumbangan berjumlah RM110,000. Sumbangan adalah daripada Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib dan diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Derma ini juga adalah hasil sumbangan terkumpul daripada orang ramai dan para pelanggan Perbadanan Taib melalui perkhidmatan-perkhidmatan Perbadanan Taib seperti online banking dan ATM. Kempen dan kutipan derma bagi Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 melalui perkhidmatan-perkhidmatan Perbadanan Taib telah ditutup pada 23 Ogos. Seorang pekerja tempatan maut pagi tadi selepas dipercayai dirempuh sebuah kenderaan di kawasan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, daerah Temburong. Hasil siasatan awal pasukan polis di Raja Brunei PPDB, mangsa merupakan perempuan tempatan berumur 20 tahun dan dipercayai sedang menyusun kon-kon keselamatan sebelum memulakan tugasan di jambatan berkenaan. Sebuah kenderaan jenis salon yang dipandu dalam keadaan laju telah melanggar kon-kon keselamatan tersebut lalu merempuh pekerja berkenaan sebelum terhumban ke dalam sungai. Mangsa berjaya dibawa keluar dari sungai dan dikejarkan ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha namun disahkan meninggal dunia. PPDB melalui Balai Polis Bandar Seri Begawan sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kejadian. Keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCEO AS dan A-Level dan International General Certificate of Secondary Education IGCSE sesi Mei-Jun 2021 telah dikeluarkan. Menurut Kementerian Pendidikan, melalui jabatan peperiksaan dari 1,347 calon menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCEO Level dan IGCSE dengan 143 calon mengambil 5 hingga 10 mata pelajaran, 62 calon atau 43.36% telah memperolehi 5 O-Level kredit dan ke atas. Bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE AS level pula dari 1,339 calon yang mendudukinya. 805 calon atau 60.12% mencapai sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran peringkat AS dengan kadar itu menurun 0.56% berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, daripada 97 calon yang menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCE A, 33 calon
atau 34.02% memperolehi sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran dan 70 calon atau 72.16% mendapat sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran pada peringkat A. Sehubungan itu, berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di negara ini, penyerahan slip keputusan peperiksaan akan dilaksanakan secara dalam talian khusus bagi calon bersendirian dengan membuat tempahan melalui pautan tertera mulai hari ini. Maklumat lanjut boleh merujuk ke Jabatan Peperiksaan melalui email atau talian tertera. Negara Brunei Darussalam masih berada dalam monsun barat daya. Secara amnya, pada minggu lepas, cuaca negara kita dipengaruhi oleh angin tempatan yang menyebabkan pembentukan hujan berpetir di kawasan pedalaman pada waktu petang dan kemudian bergerak melintasi negara menuju kawasan laut pada waktu malam. Pada ketika ini, cuaca negara masih dipengaruhi oleh angin tempatan dan keadaan cuaca aktif dijangka kekal hingga hujung bulan ini. Hujan berpetir di kawasan pedalaman pada waktu petang dan kemudian bergerak ke kawasan laut pada waktu malam masih dijangka berlaku. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Di kawasan perairan negara, ketinggian ombak dijangka meningkat sehingga 1.0 semasa hujan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengambil perhatian akan risiko banjir kilap terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat dan juga bahaya kejadian pokok tumbang semasa keadaan berangin. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan Jabatan Kaji Cuaca dan mengambil langkah-langkah awal atau perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diterima dengan lebih mudah melalui aplikasi Bimbit Brunei WX. Selain itu, maklumat cuaca terkini juga boleh diperolehi dengan menghubungi peramal cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau layari laman sesawang atau melalui laman Facebook dan Instagram.